عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu maka lakukanlah mengikut kemampuan kamu, kerana sesungguhnya banyak persoalan dan menyalahi nabi-nabi telah membinasakan orang sebelum kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malam ini kita sambung hadis yang ke-9. Jadi minggu sebelum ni kita telah bincangkan berkenaan dengan makna hadis dan juga sedikit huraian hadis. Kemudian seterusnya kita sambung pula. Kita sambung perbincangan pada minggu baru ni, iaitu berkenaan dengan mengikut kemampuan. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana aku suruh, yang aku perintahkan buat mengikut kemampuan, lakukan mengikut kemampuan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mengikut kemampuan? Adakah bila mana dikatakan mengikut kemampuan, maka seseorang itu boleh menjadikan alasan itu untuk dia nak mengelak daripada beramal? Nak mengelak daripada beramal. Hak ni tak mampu, hak tu tak mampu, sedangkan memang mampu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mengikut kemampuan? Jadi minggu baru ni kita telah sebut dah di antara maksud mengikut kemampuan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah buat dengan bersederhana. Buat dengan sederhana, tidak ifrat dan juga tidak tafrid, mana tidak melampaui batas, tidak cuai. Buat secara sederhana, mana beribadat dengan sederhana. Mana tidak melampaui batas sehingga menyusahkan diri sendiri. Mana agama tidak menghendaki kita melakukan sesuatu perkara dengan secara melampau, mana ibadat dengan secara melampau. Jadi sehingga melampau tu, contoh dia banyaklah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti buat ibadat sehingga tinggal tidur, hingga makan minum, sehingga tak usah kahwin, tak usah nikah. Itu melampau di dalam agama. Begitu juga termasuk di dalam melampau juga, iaitu melakukan sesuatu ibadat dengan tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana itu juga melampau. Begitu juga melampau iaitu kehidupan rahbaniyah, kepadrian, yang mana setengah-setengah kalangan kita sekarang ni pun ada di kalangan setengah golongan tarikat, mana mereka beramal seperti tak usah makan daging selama 40 hari. Kononnya dengan cara lagu tu boleh melatih untuk menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tidak betul. Kenapa? Kerana itu cara kepadrian rahbaniyah, dan rahbaniyah dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Kehidupan kepadrian yang diada-adakan oleh mereka, kami tidak tentukan perkara tersebut kepada mereka. Mana Allah Subhanahu Wa Taala kata syariat tidak menentukan, tidak menetapkan, tidak mengajarkan kehidupan kepadrian yang dilakukan oleh sesetengah kalangan manusia.
seperti hak luar daripada Islam tu, memanglah hak dalam Islam pun ada juga yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi makna suruh mengikut kemampuan ni disebabkan oleh belas kasihan dan juga kerana kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia ni, supaya umat dia tidak merasa susah untuk beramal. Jadi termasuk bersederhana juga, iaitu mana ada tasamuh, ada bertolak ansur di dalam persoalan khilafiyah, dalam masalah khilaf, iaitu masalah berkenaan dengan fiqh, masalah berkenaan dengan masalah furu'. Sebab apa? Kerana dalam masalah furu' ni, dalam masalah fiqh berlaku khilaf dengan masing-masing mempunyai dalil. Masing-masing mempunyai dalil. Cuma cara faham dalil itu beza. Kerana usul berbeza, usul fiqh beza. Dan juga usul di dalam menerima sesuatu dalil pun berbeza. Hak ni guna usul tarjih. Mana daripada beberapa hadis dia tarjih, menguatkan hak ni, tolak mana taksir, mana pegang hak ni, hak tu kurang kuat. Setengah menggunakan usul jamak, himpunkan di antara hadis-hadis yang bercanggah dari segi zahir dia, lalu dia buat kesimpulan, maka berlaku khilaf. Setengah tu khilaf kerana perbezaan di dalam memahami bahasa, kerana setengah tu khilaf kerana berbeza di dalam memahami cara i'rab sesuatu hadis itu ataupun sesuatu ayat. Kalau ni faham i'rab dia gini, i'rab mana itu ilmu bahasa lah, ilmu kaedah bahasa Arab. Kalau ni faham i'rab dia gini, maka berlaku khilaf. Jadi di dalam persoalan khilafiyah tu mana ada bertolak ansur, tidak terlalu kerah. Jadi itu termasuk juga di dalam bersederhana di dalam agama. Sebab terlalu kerah kadang-kadang menyebabkan jadi susah. Apatah lagi kerah dalam masalah yang masih ada khilaf di dalam satu-satu mazhab. Dalam mazhab yang sama ada khilaf. Itu pun mana terlalu kerah sangat akan menyebabkan jadi susah. Jadi hal ini supaya apa? Supaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu umat dia ni susah untuk beramal, merasa susah untuk beramal. Kemudian seterusnya di antara maksud yang lain mengikut kemampuan, iaitu supaya tadi juga bersederhana, jangan melampau. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, beramallah mengikut kemampuan, kerana sesungguhnya Allah tidak akan jemu sehingga kamu jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah yang berterusan walaupun sedikit. Sikit tak apa, asalkan berterusan, buat seumur. Jangan buat banyak, lepas tu berhenti. Sekali buat, lepas tu akad tangan selendang tosir tu. Jadi hak Nabi naknya berterusan sikit. Puasa kalau kita kata tak boleh nak puasa sunat, supaya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari dak, tulis setara tu buat senang kami kok, ataupun berasa tak erat lagi buat 3 hari sebulan kok. Tu. Tapi berterusan sama-sama buat lagu tu. Jadi mana kalulah berkerah dalam sesuatu perkara, akhir sekali jemu nak buat amal ibadat. Nak buat amal ibadat. Jadi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam taksir lagu tu, taksir jadi jemu. Begitu juga dalam persoalan khilafiyah, contoh kita kata dalam masalah niat semaya, kalau kita kata sebab hal ni banyak berlaku masalah dia, sehingga menyebabkan setengah-setengah tu cuma nak semaya pun malah rasa. Nak semaya pun malah. Apa? Kerana gesok pendapat satu je. Mesti kena penuh. Kena mari. Niat tu mari secara semua sekali. Sedangkan ulama khilaf tu. Khilaf dari segi mari niat tu sama ada mari tu dengan sepenuhnya ataupun mari tu sikit. Orang panggil mari.
Orang panggil ada niat. Khilaf hak tu. Lepas tu khilaf lagi masa dalam takbir ke sebelum takbir boleh. Hak tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf dalam persoalan tu. Jadi kerah dalam pendapat menyebabkan lama-lama sekali akhir-akhir sekali jadi jemuh. Jadi hak tu tak sih. Jadi nak bersederhana di dalam persoalan khilafiyah. Dan di antara maksud yang lain mengikut kemampuan iaitu bersungguh-sungguh. Mesti bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia memerintahkan supaya bertakwa, Allah taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Bertakwa mengikut kamu mampu. Jadi bertakwa mengikut kemampuan kamu tu adakah nak suruh berlebih kurang? Tidak, bukan dengan makna lagu tu. Tetapi makna yang sebenarnya iaitu memberi maksud supaya bertakwa dengan bersungguh-sungguh dan juga dengan sepenuh hati, bukan dengan sambil lewat. Itu makna mengikut kemampuan. Itu makna mengikut kemampuan. Mana bukan kata mengikut kemampuan itu mengikut kehendak hawa nafsu, mengikut keinginan hak tak boleh, bukan. Tapi naknya kemampuan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu, dengan mana bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Itu mana mengikut kemampuan. Kerana apa? Kerana dengan kemampuan di dalam ayat ni dan juga di dalam hadis ni, dalam ayat Quran yang kita baca saat ni, itu adalah mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kemampuan kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan kemampuan kamu. Sebab apa? Sebab segala ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia adalah di dalam batas kemampuan manusia. Tidak ada satu pun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ia di luar daripada batas kemampuan, tak ada. Kalau Allah taala suruh buat, mesti manusia tu mampu. Mesti di dalam batas kemampuan. Kalau tak mampu, Allah taala tak kira. Allah Subhanahu wa taala tidak kira kalau tidak mampu. Jadi bila mana lagu tu, makna bila mana Allah taala tetap tu benda hak manusia memang mampu, maka seseorang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana dia cuai, kerana dia malas, dan juga dia serupa dengan hak itulah dan sebagainya. Tu tengok, kerana sebab-sebab tu, bukan sebab kerana dia tidak mampu. Dan ini semua bergantung kepada hati dan juga bergantung kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapan ibadat kita kata, dalam ibadat kalau tidak mampu, perangai ada takhfifatus syar'i, keringanan syarak. Mana kalau benda tu ada masyaqqah, ada kepayahan, maka syarak memberi kelonggaran, memberi keringanan. Keringanan sama ada dari segi mengurangkan sesuatu ibadat hak 4 jadi 2, 4 rakaat jadi 2, Allah Taala perangai kurang. Ataupun buat tu ada juga setengah-setengah ibadat bila mana jadi berat, masyaqqah, jadi susah, maka hak wajib jadi tak wajib. Seperti puasa bagi orang mana bagi orang yang uzur, yang mana uzur dia tu sampai kepada peringkat tidak wajib dia puasa, maka dia boleh tinggal puasa. Ataupun keringanan itu dari segi buat kemudian melewatkan sesuatu yang sepatutnya dia buat sekarang ni. Seperti seseorang tu boleh puasa, dia sakit, dia ada masyaqqah dalam boleh puasa, dia terpaksa bermusafir dalam boleh puasa, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran, beri keringanan, boleh lewat puasa tu. Mana tak usah puasa, boleh puasa, tak puasa dia sehari, 2 hari, 3 hari, kau tak kira lah. Kerana keuzuran yang berlaku kepada dia boleh buat semula. Mana ada keringanan syarat. Kadang-kadang keringanan itu boleh buat dulu, benda hak tak siapa lagi boleh buat dulu. Seperti kita kata semaya jamuk, hak asal tak masuk lagi, tapi boleh buat dah waktu zuhur. Itu sebab apa? Sebab kerana syarat mengambil kira masyaqqah
mengambil kira kesempitan ataupun kepayahan yang dialami oleh seseorang hamba tu. Kadang-kadang boleh pelewat seperti zuhur, boleh buat waktu asar, kerana masyaqqah. Jadi maknanya syarak ni Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita, ketaatan yang ditetapkan kepada kita sebenarnya memang dalam batas kemampuan manusia. Memang di dalam batas kemampuan manusia. Kalau dah tak buat juga, kerana tu bukan kerana tak mampu tu, kerana cuai. Kalau semaya kita kata hak tak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh tidur. Sambil mengiring, sambil terletak, boleh dengan isyarat, boleh. Begitu, sampai begitu sekali mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran kepada kita di dalam melakukan ketaatan kepada Dia. Sebab tu memang benda ketaatan ni, benda amal ibadat ni memang orang mampu. Pokok mana pun manusia tetap mampu. Memang mampu. Jadi ini semua adalah bergantung kepada hati. Kalau tidak mampu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak kira. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan sesuatu jiwa, seseorang manusia kecuali hak memang dalam kemampuan dia. Kalau luar daripada kemampuan, Allah Ta'ala tidak akan bebankan. Sebab tu di dalam hadis yang lain mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Diangkat pen daripada tiga jenis orang, iaitu orang yang lupa, orang yang tertidur sehingga dia tersedar, orang yang hilang akal sehingga dia khabar, dia bodoh sehingga dia balik. Mana itu? Bila mana dalam keadaan dia tidak mampu, tidak dikira. Semaya, kalau seseorang itu tertidur sehingga tinggal semaya, dia tertidur itu bukan kerana cuai, tak apa. Dia boleh semaya. Sesiapa ia teringat ataupun dia tersedar daripada tidur, maka hendaklah dia semaya, dan itulah waktu semaya bagi dia. Tu hak Nabi kata. Mana bukan kata kerana dia tertidur maka dia dikira berdosa. Dia dikira berdosa. Skalanya tidak lagu tu, cuma kena buat mana sekali-sekala berlaku. Dia terjadi sekali-sekala. Jadi itu di luar daripada batas kemampuan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak kira sebagai satu dosa, tidak kira sebagai satu kesalahan. Mana semua hak kita hak ditetapkan kepada kita, difardukan kepada kita, semuanya di dalam batas kemampuan manusia. Jadi kalau orang ada hak kata dia tidak mampu, itu sebenarnya bukan kerana tidak mampu, tapi sebenarnya kerana dia diri dia itulah, diri dia tu malah ke dan sebagainya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Agama ni mudah agama ni. Dia tidak ada pun sesiapa yang bersikap keras dengan agama kecuali agama akan mengalahkan dia. Jadi siapa-siapa yang bersikap keras dengan agama, benda hak mudah dia nak mayuh semacam, nak keras semacam, akhir-akhir sekali dia akan jadi cemuh dengan agama. Agama akan mengalahkan dia. Jadi makna sini kesimpulan dia mana buat dengan kemampuan, mengikut kemampuan, bukan dengan makna buat dengan cuai lebih-lebih kurang, tetapi sebenarnya buat dengan sepenuh hati, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian seterusnya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang dahulu telah binasa. Sebab apa binasa? Salah satu daripada punca dianya iaitu kerana banyak persoalan. Banyak soal. Orang suruh gini, dia pergi tanya gini. Orang royak gini, dia pergi royak, dia pergi soal lagi. Itu di antara sikap umat dahulu. Jadi Nabi dia suruh lagu ni, dia soal pula. Seperti golongan Bani Israel, umpamanya kita kata suruh sembelih lembu, dia pergi tanya, banyak soal. Dah sekali benda hak mudah jadi payah, jadi kepayah. Jadi itu adalah merupakan salah satu daripada bentuk itu adalah merupakan mana salah satu daripada punca kebinasaan kepada mereka. Orang bunyi nikmat molek-molek soal nak hak. Kok tak berapa molek.
Itu ranga umat dahulu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi salah satu punca dianya banyak soal. Jadi banyak soal ni. Soal tanya, adakah soal ataupun tanya ni dilarang secara mutlak? Boleh membawa kebinasaan secara mutlak? Adakah lagu tu? Tidak. Tidak lagu tu. Ada beberapa bentuk pertanyaan yang boleh membawa kepada kebinasaan, boleh menyusahkan. Dan pertanyaan-pertanyaan sebegitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara bentuk pertanyaan yang dilarang iaitu pertanyaan yang mana kerana tanya tu diharamkan sesuatu yang asalnya dibenarkan, asalnya diharuskan ataupun dihalalkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam mana Bukhari Muslim. Jadi dalam di sini mana tulis apalah, mana rujukan dia, hadis ni mari daripada siapa, riwayat siapa, semuanya kita kemukakan. Itu disiplin di dalam mengemukakan sesuatu hadis. Disiplin dalam mengemukakan hadis kena rayak mari mana hadis tu. Mari daripada kitab mana asal dia, kitab induk dia. Seperti hal ni muttafaqun alaih, maknanya riwayat Bukhari Muslim dan juga kitab-kitab lain pada. Cuma rayak dua ni pada dah. Tak payah rayak hak lain tak apa dah. Jadi Nabi SAW bersabda, inna a'zamal muslimina jurma man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sebesar-besar kesalahan orang Islam ialah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu diharamkan kerana pertanyaannya. Jadi asal benda tu boleh, tak ada masalah asal dia ni. Tapi dia duk tanya, lama-lama jadi tak boleh. Lama-lama jadi tak boleh. Itu kesalahan di antara kesalahan seseorang mukmin, seseorang Islam yang paling besar. Seperti kita kata berlaku kepada serupa berlaku kepada Bani Israel itulah. Hak kih lembu, cerita lembu tu. Nabi Musa raya Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Jadi sembelih lembu tak boleh berlaku lah lembu ke dia. Lembu kuning, kau lembu bala, kau lembu gapo, kau lembu muda, kau lembu tua, kau boleh berlaku. Boleh berlaku. Tapi kih banyak akhir-akhir sekali nak cari prosesor. Nak cari prosesor akhir-akhir sekali. Jadi benda hak asalnya boleh jadi tak boleh. Banyak soal. Jadi persoalan hak jenis lagu ni dilarang. Jangan soal benda-benda lagu ni. Yang kedua, pertanyaan yang mana jawapan dia akan menyusahkan orang bertanya. Tebing-tebing tanya jadi payah pula. Tu akan menyusahkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tanya tentang perkara-perkara yang mana kalau nyata kepada kamu akan menyusahkan kamu. Jangan tanya benda-benda hak munasabah, jangan tanya hak tak munasabah, sehingga kalau orang royak jawab menyusah, jadi menyusah ke diri pula. Yang ketiga, iaitu pertanyaan yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyusahkan, menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka tu di dunia dan di akhirat. Allah menyediakan azab yang pedih, azab yang menghina kepada mereka. Jadi ini di antara bentuk persoalan yang dilarang. Yang dilarang, iaitu yang pertama, soalan tanya menyebabkan benda hak halal jadi haram. Yang kedua, tanya menyebabkan bila dijawab nyusah ke dia. Yang ketiga, tanya boleh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketiga-tiga bentuk pertanyaan ini ulama kata hak ni cerita zaman Nabi.
Hak ni cerita nak zaman Nabi, iaitu cerita zaman turun wahyu. Zaman turun wahyu. Lah ni tak timbul dah masalah tu. Tak timbul dah lah ni. Lah ni sebab lah ni wahyu tak turun dah. Jadi lah ni hak saat ni macam kita kata hak contoh jenis pertama, jenis hak nombor 1. Tanya benda hak asalnya halal jadi haram. Tu kerana zaman Nabi. Zaman Nabi hak tu. Jadi dok banyak soal sangat, akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, benda hak asalnya harus jadi haram. Jadi hak lagu tu tak boleh. Itu cerita zaman Nabi. Zaman kita sekarang ni kalau benda tu memang halal lah. Bukan wahyu habis dah. Wahyu sudah putus. Begitu juga yang kedua. Tanya-tanya bila mana dijawab jadi menyusah sendiri. Itu juga berkaitan dengan zaman penurunan wahyu. Dan yang ketiga tu tentu dah kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jenis yang kedua umpamanya kita kata, tanya-tanya kalau royakkan menyusah ke diri. Hak tu pun boleh juga berlaku di zaman sekarang. Zaman sekarang. Mana contoh kita kata sesuatu perkara yang ada kelonggaran. Ada kelonggaran, ada kemudahan. Dikemukakan boleh buat gini, boleh buat gini. Tiba-tiba banyak soal. Banyak soal mungkin orang yang disoal tu, guru yang ditanya tu akan royak dengan satu keputusan yang payah ke dia pula. Jadi susah pula. Jadi kerana tu jangan banyak soal. Jangan banyak soal. Tetapi ketiga-tiga tu kok mana pun lebih bersifat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman ketika mana wahyu masih lagi turun dan tidak tidak kaitlah dengan zaman kita sekarang ni. Lepas tu dengan zaman kita sekarang, zaman setelah wahyu terputus, ada juga bentuk pertanyaan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bentuk persoalan hak jenis lagu tu, ada juga. Seperti yang digariskan oleh ulama-ulama, contoh dia pertanyaan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah, tak ada faedah, saja-saja nak tanya, tidak diperlukan maksud mengada-ngada, maksud nak menyusahkan orang yang ditanya. Itu tidak boleh. Pertanyaan ataupun persoalan yang sedemikian tidak diharuskan, tidak boleh, dilarang. Mana pertanyaan hak jenis lagu ni boleh mengganggu. Boleh menyebabkan gangguan kepada orang yang ditanya. Dia sepatutnya mana dia boleh buat kerja lain, dia boleh bagi tumpuan kepada benda lain, tiba-tiba ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian menyebabkan jadi susah dia. Jadi rugi masa dia dan sebagainya. Tak ada apa-apa saja-saja. Berasa nak tanya berasa nak tanya dan juga pertanyaan yang dilarang iaitu pertanyaan dengan maksud nak uji orang yang ditanya. Nak teh setara mana dia ni? Nak teh saja-saja nak uji. Mana dia tu pandai dah, orang je tanya tu kira-kira lah pandai lah. Jadi nak terang tengok dia ni setara mana, boleh ke tak setara kita. Tanya. Tu pun tak boleh juga, dilarang juga. Yang ketiganya, pertanyaan dengan maksud nak menjatuhkan kedudukan orang yang ditanya. Dengan maksud tu. Tanya tu dalam bentuk saf-safah. Di dalam istilah ilmu mantiq dia panggil saf-safah. Tanya dengan makna nak perbuh orang. Nak perbuh. Tanya dengan maksud lagu tu. Itu juga dilarang. Supaya dia tak boleh nak jawab. Supaya dia terbukam, dia senyap. Tak boleh nak kata apa. Nak jawab balik tak boleh. Tu. Lepas tu, dia buat suka. Dia buat suka. Tu tidak boleh. Dan juga pertanyaan nak menimbulkan kecelaruan dan fitnah kepada orang yang mendengar. Sama ada orang yang ditanya tu, guru yang ditanya tu boleh jawab ataupun tak boleh jawab, itu tak penting. Itu tak cara, tak penting waktu. Yang penting dia tanya tu supaya orang jadi pening. Orang jadi celaru. Orang jadi
mana menimbulkan fitnah, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Jadi ini juga persoalan yang dilarang. Jadi hak jenis lagu ni biasanya kita tengok golongan sesat. Dia suka tanya benda-benda lagu ni. Dia suka saja-saja tanya benda-benda lagu ni. Supaya apa? Supaya orang jadi cenaru. Orang jadi bengong, orang jadi pening. Kalau lah orang yang ditanya boleh jawab, tak apa, mujur. Kalau orang yang ditanya tak boleh jawab, pening orang. Itu tujuan dia ni. Di antara golongan ia suka menimbulkan persoalan hak jenis lagu ni, puak-puak Syiah. Kalau biasa main dengan puak-puak dia, jumpa. Memang ni memang perangai dia, suka sangat. Dia tak cara, dia tak penting orang tu hak ditanya tu boleh jawab apa, tak boleh jawab apa, tu nombor 2. Tu, dia penting tanya. Penting tanya. Sebab tu, biasa kita tengok. Biasa kita ikut seminar-seminar kita pergi di Kuza, di UKM, di banyak tempat lah, beberapa tempat. Di Johor. Dia tanya soalan tu, dia tanya, sudah tanya, dia pun tubik. Dia pun tubik. Dia tak sedang orang jawab. Jawab kata jawab, ikut demo. Dia tak secara hak tu. Dia bukan nak jawab apa saja, dia nak suruh orang dengar tu selalu. Baru ni. Tu pasal perangai dia. Itu pasal perangai dia. Sama-sama. Dia pergi. Jadi kalau orang ditanya tu boleh jawab, alhamdulillah mujur. Selamatlah orang yang mendengar tu daripada kekeliruan. Selamat. Kalau tak boleh jawab, dia suka. Kalau dia ada kat, dia suka. Pakak-pakak suka. Kalau dia tak ada kat, mujur baru. Habis orang lain. Itu pasal perangai dia. Begitu juga kalau kita kata, kalau dalam forum internet kan. Forum forum buah dalam internet tu kan. Dia tanya, orang jawab dah. Patut pergi jauh sikit, dia tanya pula orang tadi. Dia tak baca orang jawab. Dia tak baca. Dia kira kalau tidak semua orang kena dengan dia pun, seorang tak apa tu. Kalau 10 orang baca, seorang kena, tak apa dah, pandai dah. Pandai dah. Mana hak tu apa? Dia tanya tu untuk menimbulkan kecelaruan tu saja. Bukan dia nak kebenaran, bukan dia nak jawapan, bukan. Dia tak say. Dia tak say jawapan. Bukti dia kat kita jawab dah. Kita kata dia tanya, kita berjawab. Hak tu dulu. Lepas tu di muka surat seterusnya, dia pun tanya pula benda hak tu dulu. Padahal kita jawab dah tadi dia tanya tu. Saja dia. Jadi mungkin dia kira orang hak mari kemudian ni baca kemudian ni, mungkin dia tak baca hak dulu. Jadi kalau dia tak baca jawapan hak dulu, dia baca hak kemudian dia tengok, orang tanya tak jawab. Kena. Kena. Hak tu dia naknya. Dia bukan nak jawapan lah. Dia tak say jawapan. Dia kalau kita jawab pun dia tak say dengar. Dia tak pakar. Itu. Begitu juga dengan golongan sesat pun banyak. Banyak ni. Dia passing lagu tu. Kadang-kadang kalau orang jawab apa, jerit dia. Lepas tu belakang kan, dia timbul pula benda tu. Dia timbul pula benda tu. Itu passing perangai. Jadi hak ni biasalah kita muka saing. Biasa hak berhadapan dengan golongan Arqam dulu. Dan ni apa? Global Ikhwan kata-kata contoh dia. Memang lagu tu kalau kecek ngapa dia tanya jawab. Jerit. Sudah tu tak paling punggung tak? Dia tanya pula orang lain. Tu pasal perangai dia. Pasal perangai. Saja tanya untuk menimbulkan kecelaruan. Bukan nak mendapat kebenaran. Bukan nak mendapat jawapan. Bukan. Jadi pertanyaan yang begini sangat-sangat dilarang. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tanya tu sebab dia nak jawapan tak apa. Walaupun soalan tu payah. Kalau soalan tu mungkin boleh menyebabkan orang dengar boleh jadi keliru kau apa kau, tapi dia tanya tu ikhlas, memang nak dapat jawapan, tak apa kalau lagu tu. Tapi kena dengan maksud lagu tu dah. Bukan maksud tanya tu saja-saja untuk menimbulkan kekeliruan, untuk menimbulkan kecelaruan. Ayat kelima tak saja tanya menimbulkan persoalan sebab apa, tak saya beramal dengan sesuatu amalan. Orang yang amalan ni wajib deh. Dia pun tanya begini. Tujuannya apa? Tujuannya nak suruh rakyat berdosa dah. Ada lagu tu tak?
Tu nak buat alasan, nak jadi boleh jadi alasan supaya tidak perlu beramal dengan sesuatu amalan. Jadi pertanyaan hak jenis lagu ni juga dilarang. Jadi ini hak biasa banyak berlaku di kalangan masyarakat. Jadi maknanya tidak kata tanya tu tak boleh langsung. Bukan. Tanya hak jenis, beberapa jenis ni. Hak ni tidak dibenarkan. Mana dilarang oleh agama, dilarang oleh Nabi SAW dan juga ulama-ulama kita. Jadi maknanya hadis ni bukan bermaksud nak halal daripada bertanya, bukan. Tapi nak mengajar adab di dalam belajar dan di dalam bertanya. Adab. Cara. Cara. Nak tanya ada cara dia, ada adab dia. Jangan melanggar adab di dalam belajar, di dalam bertanya. Quran, hadis banyak sekali menggalakkan kita supaya bertanya. Ada masalah tanya, jangan pendek. Jangan taruh sorang. Kalau taruh sorang atau bertanya orang yang tidak kena dengan mana tanya tu, tak kena orang. Boleh jadi sesat. Boleh jadi tewing, boleh jadi lari daripada jalan hak betul. Sebab tu tanya tu kena tanya dengan orang yang memang ahli dia. Memang ahli dia. Setara benda dunia ni, kita kata benda dunia. Nak tanya enjin kereta, kalau kita kata kereta penuh. Nak tanya enjin kereta lagu mana? Kena tanya ahli hak kereta. Pemain kereta. Tak boleh tanya tukar rumah. Kalau tanya tukar rumah, ni royak lagu lain, jadi lagu lain pula deh. Mana kena tanya ahli dia. Tanya ahli. Jadi di dalam Al-Quran banyak galakan supaya bertanya, gesaan ataupun mana penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bertanya. Di antara dianya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama jikalau kamu tidak mengetahui. Kalau kamu tak tahu, kalau kamu tak pandai, tanya orang pandai. Jangan buat pandai sendiri. Jangan buat pandai sendiri. Mana benda ni, benda agama ni bukan jenis benda pandai sendiri. Bukan jenis benda mandai, benda bijak bukan. Setengah-setengah benda tu, pemain kereta kita kata, tak boleh ni, tak boleh nak masuk ni. Kena bijak sikit nak kata. Rekor sikit. Buat. Boleh dah kereta. Agama tak boleh. Agama tak boleh nak memandang. Tak boleh. Kena tanya orang yang ahli. Mana orang yang mempunyai pengetahuan agama. Kena tanya. Di dalam hadis juga banyak mana gesaan ataupun mana galakan supaya bertanya. Seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia puji perempuan Ansar. Sebab apa? Sebab perempuan Ansar ni dia suka bertanya. Suka bertanya. Dia kata, Aisyah radhiyallahu anha kata, ni'man nisaul Ansar lam yakum yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, malu tidak menegah mereka daripada mendalami ilmu agama. Jadi tidak kata kerana malu, pak kata tanya. Pak ada senyap. Ada. Tanya juga. Malu pun tanya juga. Jadi banyak dia tanya Nabi SAW perkara-perkara hak kait dengan perempuan, kait dengan wanita, benda-benda hak sulit, dia tanya Nabi. Ni perempuan-perempuan Ansar. Sebab tu Aisyah puji. Benda hak iyalah kalau kira orang kena malu, dia kita tanya pun malu, dengan malu tanya. Tanya malu, dengan malu tanya. Lepas tu buatlah alasan, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah Taala tak malu dengan kebenaran. Alasan tu nak suruh reda sikit malu tu. Moga malu kat Allah nak tanya orang datang ni. Walaupun Nabi sendiri pun nak tanya benda hak sulit kait dengan orang tino ni, malu kat Allah. Tapi kalau tak tanya, lagi berat. Tak kena beramal. Jadi kena tanya juga. Kena tanya tu nak reda sikit malu tu. Buatlah alasan lain. Alasan Allah Ta'ala tak malu dia dengan benda-benda kebenaran. Tu. Nak reda sikit. Tapi mana pokok mana pun nak tanya juga. Jadi buatlah macam-macam cara. Jadi mana ini adalah sifat yang terpuji. Sifat
yang terpuji. Mana malu tidak menghalang daripada bertanya. Jadi malu bertanya ni banyaklah sebab dia ni, banyak sebab. Kerana antaranya kerana takut jatuh title, jatuh kedudukan. Tu tidak boleh. Kita tengok ulama dahulu. Imam Bukhari dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi anak murid Imam Bukhari, tok guru. Tapi Imam Bukhari kata ada benda hak dia boleh daripada Imam Tirmizi. Ada. Tak malu dia raya. Ilmu hak dia boleh daripada Imam Tirmizi. Daripada anak murid. Tak malu. Ada apa? Tu. Jadi begitu biasa. Dalam mana ilmu ni, mana tidak boleh malu. Tidak boleh kata berasa, aku lebih, dia kurang, nak tanya. Tak boleh. Dia kena tanya. Jadi kalau tidak tanya, menyebabkan lari daripada kebenaran. Menyebabkan jadi mana menyimpang. Mana jadi larilah daripada jalan hak tu. Begitu juga malu. Padahal nampak dah kebenaran lagu tu, tapi malu. Malu sebab apa? Sebab duduk atas tempat tu semua. Duduk atas landasan tu. Duduk situ lama pergi lagu tu. Walaupun tahu dah cara hak pergi dia tak betul. Tapi kalau nak tinggal, nak tukar, malu. Hak tu tak boleh juga. Hak tu pun tak boleh juga. Mana kena tinggal. Bila mana kita yakin kalau kita nak pergi selama kening ni, tak betul. Hak orang lain pergi, hak orang lain bawa tu. Itulah kebenaran. Patut tanya. Kena tanya. Kemudian seterusnya kita pergi kepada bentuk pertanyaan yang dibenarkan, yang digalakkan. Jadi mana hadis ni royak banyak soal boleh membawa kepada kebinasaan, tapi bukan bermakna tak boleh soal. Boleh. Ada cara. Mana bentuk pertanyaan yang digalakkan. Iaitu seperti pertanyaan orang jahil untuk mengetahui hukum-hukum agama. Dia tak reti. Lepas tu tak reti tu jahil tu dia ada perangkat-perangkat. Ada perangkat tak tahu langsung tak tahu hukum agama. Bagi hak ni fardu ain, semua orang kena tahu. Maka hukum bertanya ni adalah wajib kepada setiap individu. Setiap orang wajib dia kena tanya. Wajib dia kena tanya. Seperti kita kata hukum fardu ain, hukum nak ambil air semaya ke, nak semaya ke, hak jenis-jenis lagu tu. Begitu juga hukum berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan usuluddin, hak tu pun kena tahu juga, hak wajib, hak fardu ain. Jadi hak ni semua rata, semua kena. Tak tahu kena tanya. Tak tahu kena tanya. Dan ada juga mana mereka dia tu tahu dah dia tu pandai dah. Ada ilmu dah dia tu, tapi dia menjadi rujukan kepada orang rujuk ke dia. Jadi orang rujuk ke dia, kadang-kadang benda hak dia tak tahu. Jadi dia tak boleh jawab. Kalau dia jawab juga menyebabkan salah. Orang hak bertanya pun boleh jawab apa yang salah. Kalau beramal pun beramal dengan amalan yang salah. Jadi orang yang ditanya tu walaupun dia sudah berilmu, tapi bila benda yang ditanya tu dia jahil, dia kena tanya orang lain. Kalau dia boleh murajaah sendiri, dia boleh merujuk sendiri, boleh cek sendiri, dia cek. Kalau dia tak boleh cek, wajib dia kena tanya orang lain. Sebab apa? Sebab dia nak jawab. Makna tak boleh dia berasa malu. Malu nak tanya weh. Malu kita orang pandai dah ni. Orang duk rujuk kita, tiba-tiba kita nak tanya orang lain. Bukan dia. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Mana hak ni mereka tinggi sikit. Tapi maknanya benda dia walaupun dia alim dah, dia tahu dah. Tapi ada benda dia tak tahu. Jadi benda hak dia tak tahu tu, bila mana dia nak royak ke orang, dia nak menyelesaikan masalah orang, dia kena tanya. Hak tu. Dia tidak boleh malu untuk bertanya. Jadi hak ni pun mana walaupun dia tinggi mana pun, cuma hak ni dalam masyarakat kita ni agak terbuka dah sekarang ni. Mana tidak begitu malu. Apatah lagi nak tanya lah ni mudah. Mudah, tidak perlu beradab muka. Tu guna SMS je deh. Orang tanya, orang tanya dia kat, dia pun tanya orang lain pula. Atas.
atas kau hok pandai lagi. Kalau itu patah balik kok dia atas balik kok orang jenanya. Deh. Jadi waktu tu mana lebih mudah lah, lebih mudah. Walaupun kita kata kalau nak beradak, nak tanya moga dia pandai dah, nak tanya beradak agak malu sikit. Tapi kalau style mesej lagu tu tidak malu. Lebih mudah kalau nak kira sekarang ni. Mana cara sekarang ni lebih dengan teknologi sekarang ni lebih mudah. Jadi mana hukum bertanya hak ni wajib tu mengikut perangkat orang. Mana hak satu level satu perangkat tu semua wajib kena tanya bila tak tahu. Perangkat hak atas lagi mana dia tu pandai dah tapi dia kena tanya juga bila mana orang tanya dia tak boleh jawab. Dia kena tanya orang lain pula. Hak ni wajib kena bertanya. Yang keduanya pertanyaan untuk meluaskan ilmu. Ini bukan sekadar ilmu fardu ain, lebih lagi daripada ilmu fardu ain. Ini pun digalakkan untuk meluaskan ilmu. Walaupun dari segi beramal hak mana dia ada tu sudah mencukupi. Sudah padat dah dengan hak mana dia ada tu. Tapi dia tanya. Suka bertanya, tanya orang yang lebih mengetahui, tanya orang yang lebih berilmu. Apa? Nak peluah ilmu dia. Nak meluaskan pengetahuan dia. Termasuk juga bertanya hak jenis lagu ni iaitu dengan maksud supaya orang lain tahu sesuatu benda. Dia tahu dah. Dia sendirinya tahu dah. Tapi dia tanya seseorang guru, tanya depan orang ramai apa nak suruh guru tu jawab, orang lain pun tahu juga. Orang lain pun tahu juga. Hak tu digalakkan juga. Dia tahu dah jawapan tu. Persoalan hak dia tanya tu bukan kerana dia tak tahu. Bahkan dia tanya tu menampak ke dia tu tak tahu pula. Mungkin orang kata ke dia pula, benda lagu ni pun tak tahu. Tak, bukan lagu tu padahal. Hak sebenarnya dia sendiri tahu dah. Tapi dia nak suruh orang lain pun tahu juga jawapan kepada persoalan tu, maka dia pun tanya. Dia pun tanya tok guru. Dia akak dia bangun, dia tanya tok guru tu, tok guru pun jawab, maka orang lain pun tahu juga. Jawapan kepada persoalan tersebut. Hak tu pun molek. Itu pun satu bentuk persoalan yang baik, satu cara bertanya yang baik. Jadi hak ni harus ada setengah-setengah tu